الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله الله
ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله 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 يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى ayat 102 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berkekalan di atas Islam sehingga meninggal dunia. Jangan ubah, jangan ganti dengan yang lain. Ini ayat dalam menuntut kepada kita dua perkara. Yang pertama, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan kita cerita dah hari itu, ada ulama mentafsirkan, kalau tak silap tafsiran ini datang daripada Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu yaitu bi an yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Ataupun huwa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Yaitu apabila seseorang itu memiliki tiga sifat yang mulia dan menjauhi tiga sifat yang keji. Tiga sifat yang mulia itu, yang pertama mentaati Allah, yang kedua berzikir mengingatinya, dan yang ketiga bersyukur kepadanya. Tiga sifat yang hina dan keji yang perlu dijauhi, iaitu lawan bagi tiga sifat itu, yaitu tidak melakukan dosa maksiat, yang pertama. Yang kedua, tidak lupa kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. An yuta'a fala yu'sa, yaitu ditaati akan Allah itu dan tidak dilakukan dosa atau tidak dilakukan maksiat kepadanya. Wa yuzkara fala yunsa, dan diingat akan dia, tidak dilupakan. Wa yushkara fala yukfar, dan disyukuri, tidak dikufuri. Disyukuri, tidak diingkari. Dalam tafsir Jalalain, dalam Hasyiah Sawi kata bi an yuta'a bihasabi taqah, bahawa ditaati akan Allah itu sedaya upaya kita. Berdasarkan ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu semua kepada Allah sedaya upaya kamu. Dalam hadis kata, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh. Apabila saya suruh kamu buat sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Dan bila saya larang kamu melakukan sesuatu larangan, hendaknya kamu menjauhi akan larangan itu. Jadi ayat Quran dengan hadis itu lebih kurang sama. Quran kata fattaqullah mastata'tum, taqwalah pada Allah sedaya upaya. Hadis kata idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila saya suruh buatlah sedaya upaya kamu. Jadi perintah Allah itu perlu dilakukan sebaik mungkin. Kalau yang wajib mesti laksanakan, kalau yang sunat sedaya upaya, kalau yang haram mesti jauhi, kalau yang makruh sedaya upaya kita yang kita mampu. Kita nak buat sunat ke semua kita tak mampu. Quran kata kalla lamma yaqdi ma amarah, tidak ada seorang yang boleh buat sesuatu yang diperintahkan itu secara menyeluruh, yakni perkara-perkara sunat. Sunat tu ada banyak, ada sikit, ada yang tak buat langsung.
Kalau seorang tu tak buat langsung, dia hanya buat yang fardu, seseorang itu hanya menjauhi yang haram. Fardu saja buat, sunat tak buat, haram saja jauhi, makruh tak tinggal. Yang tu kalau orang menega serupa balik modal, untung tak, rugi tak. Kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita hanya boleh jaga sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat segan. Puasa bulan Ramadan, puasa sunat tak pernah. Keluar zakat, sedekah tak pernah bagi. Pi haji semua hidup sekali. Umrah tak pi dah, haji tak pi dah, pi sekali tu ya. Orang yang buat keempat rukun itu hanya sekali, hanya yang wajib. Sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji fardu. Sembahyang sunat segan, puasa sunat dak, sedekah sunat tak bagi, haji tak pi dah, dengan umrah pi sekali situ ya. Orang ni kalau menega balik modal, untung tak, rugi tak. Jadi macam mana nak untung? Kalau menega nak untung, maka kena tambah yang sunat. Bila kita sembahyang sunat, kita puasa sunat, kita sedekah sunat, kita pi haji umrah sunat, maka kita sudah beruntung di dalam perniagaan kita. Jadi kalau orang menega, 3 jenis. Yang pertama, balik modal. Yang kedua untung, yang ketiga rugi. Hak rugi ni, hak fardu tak cukup, hak haram tak tinggal. Ini rugi. Hak sama banyak, tekak jaga fardu, jaga hak yang jauhi yang haram. Sunat tak tambah, makruh tak tinggal. Hak ni balik modal. Hak rugi, dosa dia buat, hak wajib dia tak buat, rugi. Inilah 3 jenis manusia yang ada di sepanjang zaman sampai kiamat. Kita nak masuk belah mana, kita tengok. Kalau kita buat sunat, setelah jaga yang fardu, kita adalah orang yang beruntung dalam perniagaan. Dan Quran buat perumpamaan kehidupan kita ni serupa orang menega. Orang menega tak mau rugi. Tidak ada orang yang menega nak rugi. Kita diumpamakan seperti orang jual beli. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah tentang golongan munafikin. Mereka itu orang yang rugi dalam perniagaan mereka. Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah tentang seorang sahabat nama dia Suhaib Ar-Rumi yang keluar berhijrah meninggalkan rumah dan hartanya, bagi harta kepada musyrikin. Tujuan dia untuk berhijrah dengan selamat. Dia tu orang yang membeli dirinya. Jadi cerita orang munafik ni yang kata rugi menega, ayat 16 surah Al-Baqarah, muka surat 3 bawah sekali. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu, yakni golongan munafik, ishtaraw, membeli, ad-dalalah, akan kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Apa makna membeli kesesatan dengan petunjuk? Beli ni maksud dia tukar. Jual pun makna dia tukar. Tukar apa? Kalau beli, tukar duit dengan barang. Kita nak beli kuih raya, kita nak beli kuih untuk buka puasa, kita bagi duit kat dia, dia bagi kuih kat kita. Kita nak beli kereta, kita bagi duit kat dia, dia bagi kereta kat kita. Jadi beli dengan arti menyerahkan duit, mengambil barang. Orang munafik diumpamakan sedemikian, membeli kesesatan, menjual petunjuk. Petunjuk pergi buang, sesat pergi ambil. Seperti mana kita beli barang, duit kita bagi kat orang, barang kita ambil. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah menega depa. Orang munafik oleh kerana dia buang petunjuk, dia ambil sesat, tak untung menega tu. Macam orang beli benda haram lah. Bagi duit ambil dadah, bagi duit ambil ayam ketum, pening ayam ketum tu. Tak kena. Kalau kita bagi duit dapat nasi, tak apa, nasi halal.
Kita bagi duit dapat kuih buka puasa, tak apa. Ni pi bagi duit halal, ambil makanan yang haram. Maka dia perniagaan dia rugi tak untung walaupun dia nampak dapat barang tu. Orang munafik diumpamakan dengan pembeli yang membeli kesesatan dan menyerahkan petunjuk kepada membuang petunjuk daripada diri dia. Akibat daripada dia menolak petunjuk, mengambil kesesatan, menukar petunjuk dengan kesesatan, seperti mana kita tukar duit dengan barang, maka perniagaan itu dianggap rugi. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntunglah oleh perniagaan depa, wa ma kanu muhtadin, dan depa tak dapat petunjuk. Itu cerita perniagaan orang munafik yang rugi. Perniagaan orang Islam yang menguntungkan dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman itu akan diri mereka dan harta mereka, dan dengan Allah membayar pembelian itu dengan memberikan syurga. Allah beli diri kita, dengan diri kita digunakan untuk menolong dan menghayati agama Allah. Allah beri harta kita, dengan harta kita kita guna untuk kebaikan, kita sumbang kepada agama Allah. Apabila diri dan harta kita diguna untuk menghayati agama Allah, untuk membantu ajaran Allah, kereta kita bawa pergi tempat yang menegakkan agama Allah Ta'ala, duit kita sumbang untuk menegakkan agama Allah, maka kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita jual ke Allah Ta'ala diri kita, kita jual ke Allah Ta'ala harta kita, Allah bayar kat kita syurga. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang beriman itu, anfusahum, akan diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahawa Allah bagi kat mereka syurga. Dia bagi jadi kita, dia bagi petunjuk kat kita, dia bagi syurga pula kat kita apabila kita guna diri dan harta kita untuk keredaan dia, untuk benda yang baik. Dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di kalangan manusia orang yang membeli akan dirinya kerana mengharapkan keridhaan Allah. Dan dalam surah Ali Imran Allah cerita orang yang rugi. Kita baca hari itu ayat 85 surah Ali Imran. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari secara hidup selain pada Islam, maka tidak akan diterima, akhirat esok dia masuk orang rugi. Perkataan rugi disebut kepada orang yang mengenepikan Islam. Perkataan untung menega disebut kepada orang yang menggunakan diri dan hartanya dalam kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 86 Allah berfirman, ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffaf anhumul adab wala hum yunsarun. Ulaika alladhina ishtaraw, mereka itu orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan al-hayatad dunya bil akhirah, akan kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adabu, maka tidak akan diringankan daripada akan atas mereka itu siksa, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan diberikan pertolongan. Jadi perkataan jual beli, perkataan untung, perkataan rugi ni biasa diguna dalam perniagaan, diguna dalam kehidupan orang Islam, diguna dalam kehidupan orang munafik, orang kafir. Orang kafir jual beli depa rugi, orang munafik jual beli depa rugi, orang yang mengenepikan ajaran Islam, kehidupan depa rugi. Di akhirat baru tahu, sebab di akhirat yang rugi sungguhnya. Siapa kata? Ayat 85 surah Ali Imran.
Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat kelak minal khasirin, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat esok dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita tak mau rugi dalam berniaga dengan Allah. Allah adalah diumpamakan seperti yang bermuamalah dengan kita, yang bergaul dengan kita, bermuamalah seperti mana kita pergi pasar, kita bermuamalah dengan penjual barang. Kita pergi pasar Ramadan, kita bermuamalah dengan penjual makanan yang kita nak makan di pasar Ramadan. Ada orang beli kuih, ada orang beli lauk, ada orang beli buah, ada orang beli ayak. Tiap-tiap petang kita pergi duk jumpa. Saya pun pergi juga lama sekali. Bukan kuat. Hak kenal pun dah, hak tak kenal pun dah. Ada kadang dia tolong bayar, kadang dia suruh saya bayar. Hak tak kenal ustaz bayar. Hak tak kenal tak apa, saya bayar kat ustaz, lega saya. Jadi kita duk pergi pasar tu, kita tengok orang pergi tu untuk menjual beli. Kita yang penting kena bawa duit. Apa kita nak semua jadi. Duit tak bawa tak boleh. Maka nak pergi akhirat pun kena bawa duit. Duit dia nama iman, duit dia nama amal soleh, duit dia nama pahala. Karena kita nak dapat syurga. Di dunia duit dia nama ringgit Malaysia. Rupiah Indonesia tak laku. Dolar Amerika tak laku. Rial Saudi tak laku. Yang tu laku di negara dia. Jadi duit Malaysia hanya laku di Malaysia. Pi Indonesia kena tukang duit Indonesia. Pi Thailand kena tukang duit Thailand. Duit Malaysia dia tak apa mau, murah lah ni. Pi Arab Saudi beli duit Malaysia pun tak laku. Jadi duit laku di tempat tertentu pada masa tertentu. Masa duduk di Malaysia, duit Malaysia. Masa duduk di Arab Saudi, pi duduk suara duit Malaysia, dia tak mau. Jadi duit Malaysia hanya berlaku dalam negara Malaysia. Malaysia Barat, Malaysia Timur. Keluar pergi ke Danau, naik ke Thailand, pergi ke Bangkok, mereka tak mau lah. Mereka kata duit apa ni. Pergi Indonesia, tak mau, dia nak rupiah Indonesia. Jadi duit Malaysia laku dekat Malaysia saja, berharga hanya di Malaysia, di luar kena tukar. Begitu juga di akhirat. Di akhirat yang berharga hanya orang yang membawa iman dengan amal soleh. Yang dia nak belanja di alam baqa'. Yang dia nak guna. Nak bawa duit tak guna dah masa tu. Duit guna masalah ni. Duit Malaysia pun guna laku di Malaysia. Luar tak laku dah. Nak bagi laku di luar kena tukar. Pergi Mesir nama dia Junai. Duit Mesir nama dia Junai. Dia panggil geneh. Arab Mesir dia panggil geneh. Talata geneh RM3. Asyara geneh RM10. Dia tulis Junai, pelik nama dia. Jadi perbelanjaan kita menurut tempat itu dan menurut masa itu. Kalau kita tanya orang perempuan kita tanya, kalau duit ada nak beli apa? Orang lelaki tanya duit ada, beli kasut, beli baju. Orang perempuan pun nak beli kasut baju lah. Tapi ada lagi depan nak. Apa dia? Gelang mah, rantai mah. Gelang mah, rantai mah. Pasal apa? Berharganya mah tu. Tapi ada masa mah tu tak laku. Mak pergi dengan anak masuk kedai mah. Mak nak beli mah, saya nak raya yang 2 hari nak raya. Kalau ni mah yang kemurah mah saya pun tak tahu. Lama tak beli mah, pisang mah duk beli. Nak beli mah, pikir 2-3 kali COVID ni. Jadi mak masuk kedai mah. Bawa anak ada sekali. Anak umur 5 tahun, 4 tahun. Mak 50 tahun, 60 tahun. Masuk kedai Cina. Duk tengok mah. Gelang ni jenama apa? Jenama pun macam-macam lah ni.
Roti Pak Sagi lah, pulut sekaya pula dah, pulut dakap semua ada nama. Depa tu abang, nama jenis-jenis mah, gelang mah. Jadi masa dia duk pilih itu, anak ni duk tengok cermin. Anak pun melompat juga nak riau kat mak dia. Cik nak ni, cik nak gelang ni, cik nak mak dia kacau budak ni. Hang padan dengan mah Korea ya. Umur baru 4 tahun, mak duk pegang pakai mah betul lagi pi tentang mana orang pinjam tak hantar balik, kacau rugi aku. Budak tu dia cakap cantik, elok. Dia tak tahu Korea tak Korea. Yang penting mak aku nak beli, aku nak juga. Budak ni bila mak dia nak beli mah, dia beli. Kalau mak tu tak mau bagi dia hinyak, sebelum pergi beli mah, nak awak masuk dia kedai mah, awak pergi beli dulu mah Korea RM1.5. Bagi dia pakai penuh-penuh tangan dia. Masuk dulu tak keduh teringin dah. Kasi dapat dah. Ni bawa masuk dia seorang-seorang. Nak beli kat mak, kat anak buat tak reti. Anak riau. Nak hani. Mak dia kata, sengap lah aku nak beli hak ni. Hang diam, sekali kita pergi beli hak ni. Tak mau nak sorba mak. Tu ke Cina tu nak bagi anak dia diam. Masuk dalam bilik. Ambil yang kotak satu, suar kat dia dengan coklat sebiji. Sengap terus. Gelang pun tak bunyi dah, cincin tak bunyi dah. Pasal apa? Bagi seorang budak umur 4 tahun, ayam kotak dengan coklat ni lebih mahal daripada emas. Pujuk aku tu lah. Kita pun aku tu 5 tahun sekali dapat kain batik. Oh, mahal sangat dah kain batik ini dengan beras sebungkus. 5 tahun pula baru nak dapat. Tapi mengundi orang bagi kain batik, kona tukar parti terus. Boleh beras sebungkus, kain batik selesai tahan pada 5 tahun tu. Lepas tu marahan ni. Main mengundi orang suah tu tukar parti terus. Serupa kain batik tu boleh pakai 5 tahun, beras tu boleh makan 5 tahun. Budak ni kena rasuah dengan Cina tu Cina tu beli ke tu Cina tu kata diamlah, tak boleh cik nak nak orang ni hak mak beli gelas yang cik nak nak juga. Cina tu suruh yang kotak RM1, coklat RM2. Dengan RM1 RM2 lupa mah hak RM200 dia nak dia. Duk syok dengan coklat dengan kotak ayam kotak. Mak pun lega, pandai Cina ni. Anak aku duk kelupak nak emas, dia bagi coklat, lupa. Coklat ni lebih berharga daripada emas bagi seorang budak. Boleh makan coklat sebiji, boleh ayam kotak satu. Hak dia nak harga RM200, dia sengap dah. Hak ni baru RM1 RM2. Boleh RM1 RM2, lupa hak RM200. Kena beli ke tu ya budak tu. Sengap si budak ini. Mak kata lega, tak ada duk kelupak tepi aku lah. Hang nak nak juga, saya jom kita pergi cari mah Korea sudah. Aku yang nak nak mah RM5,000, RM15,000 Hang tu kacau aku. Mak tu masuk anak kecil dalam kedai mah. Saya tahu anak saya kecil ikut masuk kedai semua nak. Tak kira kedai mana budak kecil Masuk kedai mainan nak mainan. Masuk kedai baju nak baju. Tak mau bagi nak tak sadar masuk. Kunci lah kereta. Senang. Maka budak ni pun sengap, lega dah, aku nak apa, lupa terus tu. Mah apa semua, mak beli seorang-seorang sudah. Cik boleh lah, coklat satu, ayam kotak satu. Mak pun pilih, ni nak raya ni, mau harga RM5,000 tak boleh, kena cari penuh, boleh goyang tu, berang bunyi. Mami jarum macam geng. Akhirnya mak beli RM20,000 mah. Ada orang tu RM60,000 sekali beli. Dia buh tang mana tahu. Buh di tengkok turun ke bawah. Berat. Lega dapat. Kat anak dia tak kena bagi apa. Pengacau ya. Dapat ayam sudah. Dia pun pakai terus. Ni nak raya 2 hari ni. Balik bawa kereta syok. Duk fikir dapat gelang baru ni. Galik.
motor lok-lak bawa lalu depan, tekona dia jatuh dalam sungai ataupun tekona jatuh dalam laut. Baru pakai gelang mah 2-3 puluh minit kereta terjun laut, kereta terjun sungai. Masa tu nak mati lemah pasal tak erti berenang. Masa dia jatuh dalam sungai dalam laut tadi, nak mati dah. Duk minta tolong orang, tolong mai selamat. Masa tu Tokyo Cina mai jual mah tadi. Dia bawa dua. Satu mah 50,000, satu pelampung. Masa tu hak mana lebih berharga bagi perempuan hak duk minta tolong layak tadi. Buat mah 1 juta pun dia tak mau dah. Pasal apa? Dapat mah mati dengan mah buat apa? Ketika itu mah pun dia tak mau dah, tak berharga dah. Masa nyawa dia tinggal nyawa ikan dah. Tinggal nak tenggelam dah. Duk tolong masa tu aku nak pelampung. Mah kah? Perak kah? Intan belian, bagi pun aku tak mau, tak bagi pun aku tak mau. Pasal kalau aku dapat bukan boleh selamat aku nak mati lah. Masa dia nak mati, masa tu dengan sebab dia tenggelam timbul dalam air, bagi ceng pun tak mau, bagi tanah ni 100 relung tak mau, bagi mah selori tak mau. Sebab dia tahu kalau aku terima apa bukan boleh tolong aku masa ni. Yang boleh menolong aku masa ni ialah satu pelampung. Kalau dihentak ke aku lah ni, aku akan sambak pelampung tu, aku boleh hidup. Ketika itu mah yang aku pakai boleh diteruskan, kereta yang aku miliki boleh naik lagi, rumah aku masih aku boleh tidur dalam rumah aku. Kalau tak bagi pelampung, kena tidur dalam kubur. Mah ni pun orang akan ambil masa nak mandi mayat, bagi kat orang lain lah. Ketika itu mas yang kita nampak berharga, sewaktu kita nak mati lemah, kita tak mau dah. Kerana masa tu yang berharga bagi kita ialah pelampung yang boleh menyambung nyawa kita. Maka demikian juga orang mati. Orang nak mati masa tu nak bawa dia amal soleh. Bahkan hadis kata orang yang telah mati seperti orang yang tenggelam dalam laut yang sedang mengharapkan bantuan daripada mereka atas darat. Mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwith. Orang mati serupa orang yang nak tenggelam dalam laut mengharapkan pertolongan daripada orang atas darat. Orang atas darat hantar pelampung dia selamat, hantar bot dia selamat dia, hantar tali tarik-harik dia naik. Hak tu dia yang berharga. Masa dia nak tenggelam orang omel tom yam pun tak mau lah. Walaupun masa dia hidup dia hantu tom yam. Masa dia hidup dia minat durian. Masa nak mati orang tauk durian, dia tak mau masa tu. Durian aku tak mau. Mah aku tak mau. Harta aku tak mau. Kerana Allah aku nak mati, semua tu tidak berharga. Durian berharga masa aku sihat. Duit emas berharga masa aku hidup. Lah aku sedang menunggu malaikat maut nak ambil nyawa aku. Yang ni semua tak ada. Yang aku nak pelampung supaya menyelamatkan aku daripada terus mati. Kalau pelampung tak ada, aku nak iman dengan amal soleh yang menguntungkan aku selepas aku mati. Hak ni setengah orang tak fikir. Sehingga dikatakan banyak orang yang mencari dan menghimpun sesuatu yang dia nak tinggal. Dia tidak mencari dan menghimpun sesuatu yang dia nak bawa. Himpun duit, tinggal duit. Himpun kereta, tinggal kereta. Himpun baju, tinggal baju. Hak nak bawa, iman dengan amal soleh, dengan pahala. Pahala dia nak bawa, dia tak himpun. Bila pahala dia tak himpun, orang pakat pi akhirat bawa pahala, dia rugi, dia tak bawa. Dalam syair kata, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Buat bekal dengan takwa. Kamu tak tahu bila malam menjelang apakah kamu boleh hidup sampai pagi. Dan ada disebutkan bahawasanya sebaik-baik bekalan seseorang itu adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Quran kata dalam surah Al-Baqarah ketika mencerita tentang orang pi haji. Orang pi haji sebelum balik pada haji orang boleh buah kurma, boleh air zam-zam.
Tak apalah, hak tu beda makan adik-beradik. Tapi sebaik-baik bekalan bukan hak tu. Sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Kamu nak balik Malaysia, nak buat pi sampai ke akhirat. Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu semua siap bekal banyak-banyak. Sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Allah firman ayat ini ketika menceritakan tentang haji. Jadi ayat ini diambil ayat berapa? 197 surah Al-Baqarah. Juzuk yang kedua, muka surat 31. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji itu merupakan bulan-bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang niat buat haji, jangan mengeluarkan kata-kata keji, jangan melakukan perkara fasik, jangan bertengkar, berkelahi dalam haji. Apa yang kamu buat daripada kebaikan Allah tahu, dan siapkan bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bertakwalah pada aku wahai orang yang pintar, orang cerdik, naklah ia bertakwa. Ayat 197 surah Al-Baqarah menceritakan bekal kita adalah taqwa. Bekal kita masa hidup duit ringgit, bekal kita masa hidup ialah harta kita, bekal kita masa hidup ialah mah perak yang kita beli simpan. Tapi bekal kita lepas mati adalah taqwa. Sampai satu masa mah yang kita guna tidak akan berharga. Orang perempuan banyak mah masa dia sakit teruk atas katil hospital nak mati. Masa tu dia tak guna dah. Mah pun tak ni pakai, takut misi ambil. Mah dia duk pakai pergi makan kenduri, dia pakai pergi raya, dia pakai dalam rumah dia. Masa dia sakit teruk, lelaki dia nak pergi hospital, dia habang dah mah ni jangan buat pergi, sekali doktor telan. Mau duk pakai juga suasana lagu tu. Dia cucuk ubat. Pengsan makit-makit tengok tinggal tangan saja. Rantai, gelang, tak tahu pergi mana. Masa tu dah tak boleh pakai mah dah. Nak masuk kubur pun tak pergi pakai mah dah. Gigi mah pun orang cabut, gigi palsu pun tak ada. Jadi mah kita berharga masa kita sihat hidup lagu ni ya. Masa kita sakit duduk hospital ICU, masa koma seminggu di hospital sakit, masa tu kita tak mau pakai mah. Kalau nak pakai pun orang tak bagi lah. Hilang kot jalan tu. Ada orang accident pakai gelang mah. Orang nak buat naik ambulans nak pergi hospital, dia kata, adik-beradik dia kata, keluar rantai dengan gelang, jangan bagi duduk di situ, sekali jatuh kot jalan. Mah masa sakit teruk dah tak guna dah, guna masa sihat ni lah. Ada orang saya biasa tengok orang kampung, dia pergi makan kenduri, dia bubuh kiri kanan ni penuh, dia pergi duduk tang gedung, tang orang duduk cedok nasi, jawatan dia tukang cedok nasi, periuk besar, dia pergi duduk tu, tutup tudung, tangan dia diangkat tahu aku ni, supaya orang nampak gelang dia. Masa dia cedok, geram bunyi, tang kenduri berharga. Orang makan nasi terbelik biji mata, tu dia tukang cedok nasi tu, mah dia sama naik dengan mi jarum, punya banyak. Tak apa, tang kenduri okey, tang sakit, tang mati, nak kapan, semua orang ambil balik dah. Seperti mana duit Malaysia hanya laku di Malaysia, nak pergi Singapura orang tak terima, nak pergi Indon orang tak terima, pergi Mekah Madinah kena tukar duit Riyal Arab Saudi, pergi Amerika kena tukar dolar, pergi ke London, duit apa London tu? Pound sterling. RM1 kita, RM7 dia. RM1, satu pound dia RM7 kita. Saya singgah di Oman. Nak pergi Yaman, singgah di Oman. Tukar duit di sini. Tukar duit di Tesco. Kalau start mana tu? Saya nak pergi Yaman ni, nak singgah di Oman. Kawan tu kata ada sikit di Oman ni. Kena tukar enggak nak pergi sana. Nak tukarnya mana cik? RM1,000. Dia kata RM1,200 boleh kot. Tak apalah, tambah RM200. Saya bagi RM1,200, dia bagi kat saya RM12. RM120.
120. Maknanya RM1 dia RM12 kita. Lebih tinggi daripada duit Amerika. Amerika baru RM4. Lebih tinggi daripada duit London, duit England baru RM7. RM12 kita, RM1 dia. 120 kita, RM12 dia. 1,200, 120. Pi sana makan sekali ya habis RM50. Ayak jus sekali hirup RM8. Tu dia duk sehari habis RM1,000. Mahal sungguh. Negara kaya sampai terang mana ni. Balik dia cerita ke orang, aku pitang tu duk 2 hari habis RM1,000. Pasal apa? Tinggi duit dia. Dia kata ada lagi tinggi Kuwait. Duit Kuwait paling tinggi di dunia. RM1 dia orang sana RM13, RM14 kita masa tu. Jadi pi negara kaya banyak cara kah. Pi Indonesia kaya, tukar 300 dapat 1 juta. Jadi jutawan terus. Dapat 1 juta, beli ayak kotak sini RM1, sana RM4,000. Saya pergi ceramah di Masjid Sultanah. Saya pakai cincin. Saya kata cincin saya ni harga RM30,000. Mereka kata, Ustaz ambil duit mana banyak beli. RM30,000 sama dengan RM10 kita beli di Indonesia. Airport pulau apa? Lombok. Nak naik kapal terbang tengok cincin. Hush. Boleh gagah ni, batu main dari mana ni? Daripada laut ni pun kata. Harga RM30,000. Cek. Duit Malaysia RM10. Beli terus RM30,000 sana, RM10 kita. Balik dia cerita ke orang cincin aku RM30,000. Dia kata kaya mentara mana. RM30,000, RM10. Siapa tak boleh beli? Tapi bunyi bukan tinggi. Kerana duit sana rendah. RM300 kita dapat 1 juta. Pi Indonesia jadi jutawan selalu. Pasal duit sana rendah. Walaupun duit sana rendah, dia tak terima duit Malaysia. Jadi duit Malaysia ni guna masa di Malaysia. Keluar taling kena tukar. Dia tidak berharga, sudah tidak berharga di luar walaupun bergundi-gundi. Sebagaimana duit kita tak berguna di negara orang luar. Mah yang kita pakai tak berguna masa kita sakit duduk hospital. Kalau berguna pun orang tak pergi pakai dah. Takut orang ambil. Begitu juga kehidupan kita yang lain, kereta kita, rumah kita. Yang berguna ketika di hujung usia kita ialah iman dengan amal soleh. Seperti bergunanya orang yang lemah dalam laut ketika itu pelampung. Tak berguna dah duit berapa gundi pun. Tak berguna dah emas perak masa tu. Yang tadi dia duduk berkeliling anak dia, duduk pulun nak beli emas, anak dia kacau. Lah ni dengan emas tu dia tak mau dah. Anak dia pun dia tak peduli dah. Aku nak hidup. Aku terjun kereta dalam sungai. Terjun kereta dalam laut. Nak berenang tak erti. Aku nak pelampung. Aku nak tali. Orang tahu aku terheret tali tu naik atas. Masa emas yang sebelumnya cukup berharga, masa tu sudah jadi tak laku apa. Kerana yang laku ialah pelampung. Pelampung harga RM5 lebih berharga pada emas harga RM50,000 masa tu. Pasal apa? Pasal masa-masa tertentu tidak akan digunakan lagi. Dan tak berguna, tak bermanfaat. Kita pun begitulah. Masa kita nak mati besok, masa tu baru kita tahu yang berharga orang yang nak mati ialah iman dengan amal soleh. Bila orang bawa mayat kita pergi kubur, yang ikut kita pergi kubur 3 benda. 1, ahli keluarga. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amal. Yang balik, ahli keluarga dengan harta. Ahli keluarga tu siapa? Anak kita, menantu kita, cucu kita, kawan kita, jiran kita, kenalan kita. Bini kita tak pergi dah, kerana bini duduk dalam iddah. Isteri kalau suami mati, dia tak boleh keluar dari rumah selama 4 bulan 10 hari. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Dia kena duduk dalam rumah. Kalau keluar berdosa. Bini nak ikut laki pergi kubur, tak boleh. Antum macam mana bini nak tahu kubur laki dia tak mana? Habis iddah esok pergi. Lah orang tak beramai yang tu.
Dalam Sahih Bukhari kata, wa kunna wa nuhina an ittiba'il janaiz. Kami kaum wanita bila suami kami mati, kami dihalang daripada mengiringi jenazah. Ada orang hari ni laki dia mati, dia pi sekali, dia ambil ayak jurui atas kubur lepas orang tanam. Orang ambil gambar bulan Facebook. Ni kawan ni pun pi, dia kata bini ustaz. Ustaz tu tak habaq. Dalam kitab kata, kalau orang perempuan nak pi haji, tiba-tiba laki dia mati, haji tu wajib. Dia kena cancel, tunda tahun depan ataupun tahun-tahun yang lain. Kalau dia keluar daripada rumah, dengar laki dia mati, dia kena patah balik. Kerana kewajipan dalam iddah itu sekarang tak boleh tunda. Kewajipan haji boleh tunda tahun depan. Kecuali kalau dia dah sampai kepada had 2 marhalah. Dia duduk di guak, dia keluar pergi al-ustaz, duduk tunggu di airport nak naik kapal terbang nak pergi haji. Haji pertama yang wajib. Orang telefon kata laki kamu mati, kena cancel haji itu, balik main tunggu iddah 4 bulan 10 hari. Nanti tahun depan, tahun akan datang pergi balik. Pasal bertemu 2 kewajipan. Kewajipan kena duduk dalam rumah sebagai seorang isteri yang duduk dalam iddah. Kewajipan pergi haji. Kewajipan pergi haji boleh tangguh pergi tahun depan, tahun akan datang. Iddah tak boleh tangguh dah. Bila laki dia mati, dia bermula dah iddah. Berakhir 4 bulan 10 hari. Yang boleh pergi terus, kalau masa dia tahu laki dia mati, dia sudah melepasi kadar perjalanan 2 marhalah. Dia naik kereta daripada sini, nak pergi Kuala Lumpur, naik di airport Kuala Lumpur, dia lepas dah kadar 90 km lebih dah. Dengar laki mati, pergi terus. Tak payah patah balik. Kalau dia baru lepas 50 km, wajib patah balik, duduk di rumah dalam keadaan iddah. Dia duduk Kuala Lumpur dah, tunggu nak naik kapal terbang. Wah, abang dah laki kamu mati di Kedah. Tak apa, saya duduk Kuala Lumpur dah, lebih daripada 2 marhalah. Terus pergi, balik esok baru duduk dalam iddah, sambung. Sebab iddah 4 bulan 10 hari, pergi Mekah hanya sebulan lebih. Jadi kewajipan pi haji itu pun kena cancel kalau dia bertemu dengan kematian suami dia, sedangkan pi haji itu wajib. Tambah pi kubur, pi makan kenduri, lagi tak boleh. Dia pun kata, ustaz, main tang mana aliran ni saya kena sebut kitab supaya orang boleh rujuk kitab. Kitab Mawsu'atul Fiqhiyah Kuwaitiyah ada sebut situ. Dan kitab-kitab iddah yang lain, kitab-kitab fiqh yang lain yang menceritakan tentang iddah. Jadi kalau dia nak ikut iring mayat laki dia pi, tak boleh. Rumah dia kecil, nak mandi mayat tak boleh, tak muat. Maka laki dia tu orang bawa mayat laki dia pi mandi di masjid. Boleh tak dia keluar daripada rumah pi duduk di masjid tengok orang mandi mayat laki dia? Tak boleh juga. Dia kena tunggu di rumah. Bila dia boleh keluar? Dia keluar yang terpaksa, sakit nak pergi berubat. Tu kena pergi. Tak pergi ni mati awal pula. Terpaksa keluar pergi buat, nak keluar beli cari makan, tak ada orang nak beli, dia terpaksa kena keluar beli sendiri. Keluar pergi cari makan, balik mai. Dia kena kerja, tak pergi kerja orang pecat. Kena terpaksa kerja, pergi kerja, habis kerja balik mai. Jangan duk melelong pergi supermarket mana pula. Jadi dia keluar dalam keadaan terpaksa saja, dalam keadaan keperluan yang mendesak. Tekan nak pergi makan kenduri, tekan nak pergi kubur laki dia, tak payah. Hadis kata apa? Sahih Bukhari, wa kunna wa nuhina an ittiba'il janaiz. Kami kaum wanita ketika kami duduk dalam iddah, kami dilarang daripada mengiringi jenazah. Maka jangan duk iring mayat laki dia pergi kubur. Dia nak pergi tengok kubur laki tang mana, esok habis iddah 4 bulan 10 hari, dia ajak anak dia bawa pergi tunjuk tang mana batu nisan laki dah. Masa lepas pada mati kena duduk dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Bini tak pergi lah. Walaupun masa bercinta, bertunang dulu, janji sehidup semati. Laki dia mati, dia kata aku mohong dulu ni, mana sehidup semati pun, biar dia pergi yang kubur seorang-seorang, aku tak pergi. Janji bukan main sehidup semati. Hidup sekali, hidup bersama, mati bersama. Satu laki mati dulu, makan ketupat, terlekat ketupat hari raya, mati dulu. Bini kata tak ada, hampir seorang-seorang, aku tak boleh keluar rumah. Nak pergi tak boleh. Hidup semati, mana sekali hidup sekali mati lah. Hang dah mati dah, hampir seorang-seorang.
Kalau aku pergi juga, tok guru marah. Tok guru kata tak boleh keluar rumah. Maka bini tak pergi. Yang pergi anak. Menantu, cucu, jiran, kawan. Semua pakat pergi. Tapi lepas kamu mereka balik. Yang kedua pergi dengan kita, harta kita. Apa dia harta kita? Geran tanah? Tak. Peti air pun orang tak usung pergi kubur. Itu yang pergi dengan kita, harta kita apa benda? Kereta kita. Kereta kita, motor kita. Masa orang nak pergi ziarah mayat, nak pergi tanam mayat kita, mereka bawa kereta kita. Dulu masa kita naik kereta dulu, kita tak bagi orang tumpang pasal sayang kereta. Kedekut. Dulu masa kita naik kereta dulu, orang bagi bercalak kereta kita, kita marah. Masa kotor sikit, kita cuci lala tu, sayang kita kat kereta kita. Bila kita mati, orang buat pergi kubur, orang bawa kereta kita tekat nak iring mayat kita. Lepas tanam, dia balik. Maka hadis kata tu betul dengan kehidupan yang kita tengok. Yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sayarji'u asnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan mengikut mayat, setiap mayat lelaki dan perempuan itu ke kuburnya 3 perkara. Keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 perkara akan balik, iaitu keluarga dan harta. Yang kekal bersamanya satu saja, iaitu amalannya. Kalau amalan baik, untunglah dia selama-lamanya. Kalau amalan sebaliknya, rugilah dia. Jadi kita nak pergi sana, paling berharga amal yang soleh. Amal soleh pun tak cukup, kena iman sekali. Iman dan amal soleh. Buat amal soleh tak beriman, tak terpakai. Beriman tak amal soleh pun tak kena. Maka dua-dua ni lah yang paling berharga kat kita. Bulan puasa kita cari, lepas puasa kita teruskan keimanan dan amal soleh yang berharga, yang perlu kita cari. Jadi ayat Quran kita baca hari ini kata, takwa Allah dengan sebenar-benar takwa apabila kita mengisi hidup kita dengan 3 perkara: taat, zikir, syukur. Kita jauhi daripada maksiat, lupa dan kufur dan ingkar. Quran kata nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Nasullaha fanasiyahum. Ada ayat kata lupa, siapa lupakan diri dia, dia lupa Allah Ta'ala. Maka pastikan ketaatan itu menjadi milik ataupun menjadi kelakuan kita. Jadikan zikrullah itu menjadi tabiat kita. Jadikan syukur pada Allah itu merupakan perangai yang baik yang kita miliki. Dan doa minta supaya kita jadi orang taat. Wa bi ta'atika an ma'siyatik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haram wa bi ta'atika an ma'siyatik. Bagi saya jadi orang rajin taat, jauhkan saya daripada maksiat. Dan doa supaya rajin berzikir, rajin bersyukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni kalau boleh baca tiap-tiap hari. Supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kerana dua doa itu mengandungi 3 sifat tadi. Sifat taat, sifat zikir, sifat syukur. Sifat taat wa bi ta'atika an ma'siyatik. Sifat zikir dan syukur, Allahumma a'inna ala zikrika zikir, wa syukrika syukur, wa husni ibadatik, dan ibadat dengan ibadat yang terbaik. Doa yang kedua itu dipesan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suruh baca 5 kali sehari lepas sembahyang 5 waktu. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku kasih akan kau, jangan kau tinggal lepas sembahyang 5 waktu membaca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Panjang dah. Nanti kita sambung besok. Besok kita sambung lagi sikit. Hari ini pelajar-pelajar kita boleh cuti. Cuma duk cari duit pecah nak bagi duit raya kat depan. Nak bagi banyak takut hilang. Bagi sikit-sikit mana ada. Lagi nak bagi depa sikit 2-3 ringgit. Lepas tu depa balik. Tak cukup depa minta kat mak depa. Untuk raya esok lusa ni. Jadi kuliah subuh kita masih teruskan. Besok ada lagi lusa. Cuma kita akan cuti hari raya dan beberapa hari selepas raya nanti kita umum. InsyaAllah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayang sunat tu.